Minta habis. Aduh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia di bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat bersama-sama mengerjakan salat subuh berjamaah bersama dengan keluarga kita. Dan hari ini hari yang pertama pihak kerajaan mengizinkan kita semua dapat salat Jumaat di masjid, tetapi terhad kepada beberapa orang sahaja. Itu wilayah persekutuan 30 orang, dan kita Kelantan, kerajaan telah menetapkan keizinan untuk 4 orang sahaja atas maslahah yang tertentu yang diputuskan oleh pihak kerajaan. Kita kena akur kepada perintah kerajaan kerana kerajaan lebih mengetahui situasi yang sebenarnya, apa yang berlaku dalam negeri kita. Baiklah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, di 10 akhir Ramadan kita sama-sama beribadah kepada Allah, kita berjaga malam, melakukan ibadah dengan sebanyak-banyaknya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar pada hari kemarin iaitu tentang golongan-golongan yang terawal. Awal-awal mereka yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kalangan umat nabi-nabi, daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Nuh alaihi salam, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang pertama sekali akan masuk syurga ialah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahawa nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita semua adalah umat yang terakhir dan terawal pada hari kiamat, dan kami adalah yang terawal masuk syurga. Kemudian di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terawal masuk syurganya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan di kalangan golongan yang terawal masuk syurganya adalah golongan fuqara'u al-muhajirin, orang-orang faqir di kalangan golongan muhajirin seperti yang telah saya sebutkan pada hadis kemarin. Kemudian sifat orang yang masuk syurga dengan segala keistimewaannya. Dalam syurga mereka makan, mereka minum, tapi mereka tidak buang air dan sebagainya, telah pun kita sebutkan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan dengan 3 golongan pertama yang akan masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesuatu kaum apabila mereka mereka melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Orang-orang yang mengerjakan amal yang baik, amal yang saleh ini, golongan ini, dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah seperti orang yang mati syahid
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan yang pertama ini tuan-tuan dikasih semua mengikut hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisun hasan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah asy-syahidu wa 'abdun mamlukun ahsana ibadata rabbih wa nasaha li sayyidihi wa 'afifun muta'affifun dzu 'iyalin. Rasulullah kata ada tiga golongan manusia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah asy-syahid, orang yang mati syahid, yang telah mengorbankan ruh dia telah korbankan nyawa dia mati kerana menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni orang panggil orang yang mati syahid. Golongan yang kedua adalah wa 'abdun mamlukun ahsana ibadati rabbih wa nasaha li sayyidih. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat saya Abang Zainal Abidin. Terima kasih. Lama tak jumpa ya. Baik. Wa 'abdun mamlukun ahsana ibadata rabbih wa nasaha li sayyidih. Yang kedua adalah hamba yang dimiliki. Seorang hamba tuan-tuan semua, tapi dia ni dengan Allah dia baik, dengan Allah dia juruh. Dalam masa dia baik dengan Allah, dia juruh dengan Allah, dia juga telah menunaikan hak kepada tuannya, yakni majikannya, dengan cara yang paling baik dan paling sempurna. Ini yang kedua, golongan yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua ialah hamba yang melakukan kebaikan, dia buat baik dengan Allah, ibadat comel dengan Allah, dan dia bagi nasihat pula kepada sekalian, dan dia bagi nasihat, bagi peringatan, berkhidmat kepada majikannya dengan tidak lalai. Yang ketiga ialah artinya itu Nabi sebut hamba. Kalau kita nak kiaskan kita ni majikan, kita seorang majik, kita seorang pegawai bekerja dengan baik untuk kerajaan, dalam masa yang sama kita menjaga hak-hak diri kita. Kemudian yang ketiga ialah golongan afifun muta'affifun dzu 'iyalin. Afifun muta'affifun dzu 'iyalin ialah seorang laki-laki yang fakir tapi tidak meminta kepada orang lain. Golongan yang ketiga boleh syurga ni ialah golongan orang laki-laki, dia ni miskin, ada pula anak pinak yang dia jaga, tapi tidak meminta kepada orang lain. Ni tuan-tuan semua, golongan yang ketiga. Lagu mana orang nombor tiga? Mula balik, dia seorang yang miskin, yang fakir, tapi tidak meminta daripada orang lain, dan dia pula ada anak-anak untuk dia jaga. Dahlah dia miskin, dia pula ada anak untuk dia jaga, tapi dia tidak meminta kepada sesiapa, tak pernah minta dengan siapa-siapa dia. Maka ni orang panggil golongan orang fakir yang dihormati, yang akan mendapat nikmat syurga yang awal daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Jadi orang fakir miskin ni tuan-tuan semua, hati budinya kalau mulia dengan Allah Taala pula dia dekat. Dengan segala susah payah dia, penak jerih dia hidup di atas dunia ini untuk dia mencari sesuap nasi bagi menyara kehidupan dia, dan dia tidak minta dengan orang lain, maka orang ni adalah antara golongan yang pertama akan dapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kena fakir sungguhlah, kena miskin sungguhlah. Saya adalah sedikit pengalaman berkecimpung dalam dunia bagi bantuan pada masyarakat. Kadang-kadang kita nak ukur orang ni miskin ataupun tidak amat susah tuan-tuan. Kalau kita ada duit zakat, kalau saya lah ada duit zakat, saya nak bagi duit zakat, saya tanya dulu. Saya tanya betul ke miskin. Kadang-kadang mau pergi rumah orang, mau tanya orang, saya ni mari nak bagi duit zakat. Layak ke saudara ni terima duit zakat?
Kalau ada setengah orang dia jawab ginilah, hamba ni kaya pun tidak, miskin pun tidak, tapi boleh makan. Terima kasih, mari rumah hamba, saudara kena bagi kepada orang lain yang lebih perlu daripada saya. Ni saya jumpa 2-3 hari lepas. Masya Allah. Rumahnya tidak seberapa. Satu orang, dia suami dia kerja sebagai pengawal keselamatan. Dia ada anak, gaji 900,000. Tapi isteri dia ni dalam umur 30-an. Dan bertanya dia, maaflah saya ni, saya pergi dengan satu orang sahabat di kampung tu. Saya kata ke dia, saya ni mari nak bagi sumbangan zakat sempurna bulan Ramadan kepada orang kampung yang dibawa oleh sahabat saya ni. Tapi nak tanyalah, duit zakat ni sedari boleh terima ataupun tidak. Dia kata ginilah, hamba duit tak ada untuk makan. Duit hamba ada duit untuk makan sikit sebanyak. Dan hamba tengok baiklah dan saudara beri kepada orang lain lebih perlu daripada hamba. Kadang-kadang tuan-tuan semua, kalau kita di Kelantan, realiti yang kita nampak. Tak nafikan ada juga orang miskin sungguh. Kadang-kadang kita bagi zakat di Kelantan ni, nak tengok orang tu miskin sengoti dengan tidak ni. Kalau tidak tengok sengoti, kita tak tahu dia miskin ke tak. Tu budaya tempatan orang kita sini. Tu pengalaman saya jumpa. Satu orang makcik pergi Mekah dengan saya, pakai kain sarung baju biasa. Dia kata, ustaz, nak cerita miskin sikit. Biar kita jadi miskin yang warak sikit. Dia kata, ustaz cari kedai jen nak beli ke anak saya. Dia kata, jen apa makcik? Beli jerado lah nak bagi ke anak ni. Amo cari kedai jerado, satu kedai Mekah hak lama tu, jumpalah kedai jerado. Kedai jerado amo jumpa, kata gini makcik, ada jerado belakang ni, cuma 3,000 sebutir, 3,000 rial. Makcik nak hak lagu mana, nak harga berapa? Dia pun bukalah beg dia. Dia ambil duit, dia kata, ginilah ustaz pergi beli ke anak saya sebutir seorang sebanyak 5 butir. Dia pergi Mekah nampak tuan tu bodoh, miskin, nampak tuan. Beli jerado 3,000 5 butir. Daripada situlah hamba ni belajar lagu mana cara boleh ke tak kita kenal manusia melalui penampilan. Adakah tengok dia miskin ni betul-betul dia miskin. Kadang-kadang dia ni lebih kaya pada kita. Ini yang membimbangkan kita. Jadi si fakir miskin ni pun, kalau dia tidak layak menerima sesuatu, tak payahlah dia terima. Kalau dia betul-betul layak, ni duit, hamba mari, gini, hamba sebenarnya, hamba duduk sini ni nak nebah je, nebah dalam kebun hamba sikit sebanyak ya. Lepas ni rumah hamba ada kapur, cuma sini mudah untuk hamba buat kerja. Jadi hamba pun nak nebah lah. Hamba nak nebah tanah hamba, nak jaga kebun hamba. Nampak hamba miskin di rumah, rehat hamba sini. Begitulah tuan-tuan sekalian. Lepas tu, kadang-kadang tu yang pergi Mekah, hamba nak panjang sikit tajuk orang miskin ni, kalangan ahli syurga sebetul pahamnya. Ada sekali orang pergi Mekah dengan saya, dia bagi duit 2,000 ke saya untuk keluarkan zakat. Di Mekah tu ustaz tu dia bagi zakat saya kepada orang Mekah 2,000. Hamba kata, hamba tak pernah bagi zakat di Mekah ni, hamba kata. Sebab hamba tengok orang di Mekah ni, orang berada. Dia kata ustaz tu, orang rakyat Kambah, hak kerja dalam Masjid Haram tu gaji 700, 900. Kata hak tu betul. Tapi dengar sini hamba nak rayak. Hamba tengok satu orang Pakistan tua, umur dekat 60 lah, tua pada kita. Dia kerja di Masjid Haram tu. Hamba tanya dia, pakcik tua ni Pakistan, billahi alaik, indi sadaqah. Hamba kata dia, demi Allah, kerana Allah Ta'ala kecek jujur, hamba ni ada duit sedekah, duit zakat. Boleh ke tak demo terima duit sedekah saya, duit zakat saya? Kalau dia kata gini, kalau mu nak bagi hadiah aku terima, mu nak bagi zakat aku tak terima. Sebab apa dia kata? Sebab zakat dia kata, aku duduk sini betul kata gaji aku kecil 700, tapi aku punya sedekah orang kepada aku RM1, RM2 ni, aku boleh sehari tak kurang daripada 300 ataupun tak kurang daripada 500. Kalau hari Jumaat 500 dalam tangan. 300 kalau kali dengan 30 hari dia kerja sebulan, dapat 9,000 tuan-tuan. 9,000 riyal sebulan. Mana dia boleh terima zakat? Hamba rasa tak yakin. Hamba tanya Bangla duduk nyapu. Bangla kata, aku kerja sini, gaji aku 500 riyal. Tapi dia kata,
Aku dapat tiap-tiap hari sedekah orang ni paling kurang 200 300. 200 paling kurang 200 kali dengar. Nek 30 hari dapat 6,000 sebulan. Amo masuk dalam kawasan Baitullah, amo tawaf, amo jumpa orang Indonesia jadi cleaner. Amo tanya orang Indo jadi cleaner situ. Kata, nak tanya betul mas, berapa kamu dapat sedekah satu hari? Dia kata satu hari biasa, kalau dekat Kaabah ini kita dapat satu hari 500. Kadang-kadang hari Jumaat dapat 1,000 pak, dia kata. Amat-amat lumayan. Satu bulan 15,000 dalam tangan pak, dia kata. Dia bagi tahu pada saya. Jadi saya kata, penampilan luaran ini belum tentu orang ni layak ataupun tidak. Sebab itulah kita kena cermat menilai manusia ni. Jadi si fakir miskin ni pun samalah tuan-tuan sekalian. Tengok rumah dia buruk, jangan sangka duitnya tidak ada ya. Kadang-kadang orang kita rumah buruk tapi ada kereta, lift belakang dan sebagainya. 2-3 hari lepas hamba nak pergi bagi duit zakat orang beri kepada hamba, suruh bagi satu kampung. Masuk pergi tengok rumah miskin dia. Hamba parking kereta, hamba turun, hamba tengok ada kuda seka, ada kereta 2 butir di belakang rumah. Hamba kata, "Aish, macam mana yang tahu ana mari sini? Ada kereta 2 buah belakang rumah, ada kuda seka. Ana tak ada kuda, dia ada kuda. Nampak rumah miskin, luaran nampak layak terima zakat. Asnaf, tapi di belakang rumah dia ni tuan-tuan ada kereta dan sebagainya." Sebab tu kita tanya dulu tuan rumah, tanya orang kampung lagu mana, orang ni miskin kau tidak dan sebagainya. Barulah kita tidak tertipu. Sebab tu bab agihan zakat ni tuan-tuan kena halusi. Baik. Ni 3 jenis manusia ya. Manusia pertama ialah tuan-tuan sekalian, orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang kedua, hamba yang baik dengan Allah, tunaikan ibadat dengan baik pada Allah Taala dan bagi nasihat kepada dan dia menasihat menunaikan hak pada tuannya dengan sempurna. Dan yang ketiga, golongan fakir miskin yang ada anak tapi tidak meminta daripada orang lain. Kemudian kita pergi kepada hadis orang yang terakhir masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Subhanahu wa taala ni kawan-kawan, orang masuknya berbeza. Ada orang masuk dulu, ada orang masuk kemudian, ya. Ada orang masuk dulu, ada orang masuk kemudian. Orang masuk dulu supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang masuknya kemudian dengan sebab-sebab yang tertentu atas kesalahan yang dia buat di alam dunia. Bila orang ni masuk syurga Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia sakit alam dunia, dia lupa pada sakit alam dunia. Terlampau suka dia lupa pada sakit atas dunia. Musibah dia hidup atas dunia, dia telah berhenti, dia telah lupa. Kefakiran dia lupa. Susah dia lupa. Banduan penjara masuk syurga, dia lupa pada penjara dia. Begitulah seterusnya. Dalam ramai-ramai manusia ni ada orang yang akhir sekali masuk syurga. Apa kisah dia sahabat sekalian? Dalam satu hadis riwayat daripada Imam Muslim rahimahullahu tabaraka wa taala, dia kata akhiru man yadkhulul jannah, Nabi tersebut orang terakhir sekali masuk syurga ialah rajulun fahuwa yamshi marratan. Orang ni dia jalan atas titias siratal mustaqim, dia jalan sekali, dia rebah sekali, disambar oleh api sekali. Waktu dia meniti titias sirat tu tuan-tuan semua, jalan belah-belah, merangkak pun belah-belah, sambil berjalan, sambil merangkak dan sambil disambar oleh api neraka. Ni orang akhir sekali. Fa idza jawazaha iltafata ilaiha. Apabila dia jalan lagu ni, bila dia selamat sampai ke selepas titias siratal mustaqim, iltafata ilaiha, maka dia berpaling kepada api neraka tadi. Dia paling tengok ke sirat. Faqala tabarakalladzi anjani minki. Dia berkata, apa dia? Dia kata, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku daripadamu, wahai api neraka. Dia royak kata, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku daripadamu, wahai api neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada aku satu nikmat yang Allah tak pernah beri kepada orang yang terdahulu dan juga orang yang terkemudian. Dia kata aku dapat nikmat hamba boleh ni, dia kata nikmat aku boleh ini, nikmat yang tidak pernah lagi orang lain boleh.
nikmat yang tidak pernah lagi orang lain dapati akan nikmat ini. Dia terasa dia besarnya dapat nikmat selamat daripada api neraka dalam keadaan berjalan sambil rebah pun sambil disambar oleh api neraka pun sambil dan sebagainya. Maka tuan-tuan semua dia terasa ini nikmat yang paling besar. Walahanya dia ni orang yang paling akhir sekali masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Tuhan buat kepada dia? Faturfa'u lahu syajaratun. Maka Allah Ta'ala tumbuhkan untuk dia ni satu pokok yang begitu comel depan dia. Lepas dia kata ni titia siratal mustaqim, bila dia meniti selamat sampai sini, dia pun kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah selamatkan aku daripada daripadamu wahai api neraka, dan aku Tuhan bagi nikmat yang paling banyak. Ni dia orang akhir sekali dah ni. Orang lain duduk syurga rata dah ni. Kemudian tuan-tuan semua dia pun duduk masuk sapa sebelah ni. Gapo dia kata? Tuhannya angkat untuk dia ni, Allah Ta'ala angkat untuk dia satu pokok. Satu pokok yang comel. Fayaqulu ay rabbi, dia pun berkata, wahai Tuhanku, adnini min hadhihi syajarah. Ya Allah, hampirkanlah aku dengan pokok ini ya Allah. Fa astadhillu bi dhilliha, nescaya aku dapat berteduh dengan teduhan dia. Fa ashrabu min ma'iha, dan aku boleh minum air yang keluar daripada pokok ini ya Allah. Ya Allah, pokok comel depan ni ya Allah. Maka ya Allah ya Tuhanku, minta denganmu ya Allah, aku berteduh di bawah pokok ini dan aku dapat minum air daripada pokok ini. Fayaqulu lahu Allah, Tuhan berkata kepada dia, Allah Ta'ala jawab, ya ibna Adam, wahai manusia, fala'alli idza a'taitukaha sa'altani ghairaha. Allah Ta'ala kata, kalau aku berikan pada kamu nikmat duduk di bawah pokok ini, dapat berteduh di bawahnya, dapat minum airnya, barangkali kamu akan minta nikmat yang lain lagi, kata Allah. Fayaqulu la ya Rabbi, dia kata ya Allah, kalau bagi duduk bawah pokok ni, aku tidak akan minta lagi nikmatmu yang lain ya Allah. Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha, maka dia janji kepada Allah Ta'ala bahawa dia tidak akan minta lagi apa-apa daripada Allah Ta'ala. Wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara man la sabra lahu 'alaiha. Maka Tuhan pun bagilah kepada dia tuan-tuan semua, sebab Tuhan tengok hamba ini tidak sabar sangat untuk berada di bawah pokok tadi dan minum air daripada pokok tadi. Tuhan pun fayudnihi minha, Tuhan pun letak dia dekat dengan pokok. Berteduhlah si laki-laki ini di bawah pokok tersebut dan minum air daripada pokok yang tersebut. Maka dia kata ini adalah permintaan dia. Tuhan pun bagilah kepada dia. Allah Ta'ala ni tuan-tuan nak cerita rahmannya Allah, pemurahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Minta dengan dia beri selalu tuan-tuan semua. Apa yang kita minta? Bila orang ni boleh teduh di bawah pokok, ni orang laki-laki akhir masuk syurga. Summa turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula. Kemudian diangkat Tuhan buat tumbuh lagi satu pokok yang lebih comel daripada pokok yang pertama tadi. Lebih comel daripada, lebih cantik, lebih menawan daripada pokok yang pertama tadi. Fayaqulu ay rabbi hadhihi, Allah kata hamba Allah Ta'ala ni, ya Allah, ni comel lagi lah ya Allah. Fala ashrabu min ma'iha wa astadhillu bi dhilliha la as'aluka ghairaha. Tuhan kata kepada dia, dia kata kepada Allah, ya Allah, comelnya pokok ni ya Allah, mudah-mudahan hamba dapat minum air daripada pokok ini, boleh berteduh daripada pokok ni. Ya Allah, kalau mau aku duduk di pokok ni ya Allah, aku boleh berteduh sini, aku boleh minum air sini. La as'aluka ghairaha, hamba tidak akan minta lagi denganmu ya Allah daripada nikmat-nikmat yang lain. Fayaqul ya ibna Adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Tuhan kata, hai manusia, hai anak Adam, tidakkah kamu telah berjanji denganku bahawa kamu tak saya minta dah daripada aku nikmat yang lain? Fayaqulu, kata Allah, la'alli in adnaituka minha tas'aluni ghairaha. Allah Ta'ala kata ke dia, barangkali kamu ni, kalau aku bagi teduh di bawah pokok ni, dapat minum air di bawah pokok ini,
kamu akan minta dengan aku nikmat yang lain. Allah Ta'ala kata kepada hamba, fayu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Maka dia berjanji dengan Allah Ta'ala, dia tak akan minta lain daripada ini. Cukuplah. Sambil-sambil Tuhan tegur, dia minta, Tuhan bagi. Yang kedua pun nampak lebih comel, dia minta lagi, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pemurah, maha pengasihani, maha penyayang, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah ada hadis menyebut inna lillahi tabaraka wa ta'ala mi'atu rahmatin. Allah Ta'ala ada baginya 100 rahmat. Satu rahmat di alam dunia. Dengan satu ni pun tuan-tuan kita terasa amat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Tak ada kita sakit, ada orang membantu. Tak ada kita susah, ada orang membantu. Ini dunia. Tapi di akhirat macam mana sahabat sekalian? Bila orang ni nampak tak sabar sangat nak berteduh bawah pohon kayu yang kedua ni sahabat, apa dia buat? Minta dengan Allah. Sambil-sambil Allah Ta'ala tegur, bahawa ni janji dah, tak say minta dah. Macam mana ni? Macam mana ni? Ya Allah, wilah ke aku, ya Allah, ya Tuhanku. Dia berjanji dengan Allah, kalau bagi pada aku, ya Allah, aku tidak akan minta lagi daripadamu, ya Allah, ya Tuhanku. Maka Tuhan pun bagilah ke dia untuk duduk pokok ni, minum air ni. Bila dia duduk sini tuan-tuan semua, summa turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah hiya ahsanu minal ulayaini. Kemudian tak lama kemudian Allah Ta'ala tumbuhkan pula satu pokok yang ketiga, tapi berada di pinggiran syurga. Duduk tepi pintu syurga. Jauh lebih comel daripada pokok yang pertama dan pokok yang kedua. Pokok yang ketiga ni Nabi kata ahsanu minal ulayaini, lebih baik daripada dua pokok yang terdahulu. Fayaqulu, berkatalah hamba ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adnini min hadhihi syajarah. Ya Allah, ya Tuhanku, dekatkanlah aku daripada pokok ini, fa astadhillu bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha. Aku dapat berteduh di bawah pokok ini, ya Allah, dan aku dapat minum daripada air di pokok yang ketiga di pintu syurga-Mu ni, ya Allah. Baik. La as'aluka ghairaha. Dia kata apa dia? Dia kata, aku tidak akan minta lagi daripadamu, ya Allah, kalau kamu beri kepada aku akan nikmat pokok yang ketiga ini. Fayaqulu ya ibna Adam, alam tu'ahidni alla tas'aluni ghairaha. Tuhan kata, wahai manusia, tidakkah kamu telah janji kepada aku bahawa kamu tidak minta lagi apa-apa nikmat daripada aku? Maka dia pun janjilah dengan Allah. Tapi Tuhan tengok dia tidak sabar. Maka Allah Ta'ala terima akan permintaan yang ketiga daripada hamba ini. Maka dihampirkan hamba ini berada di bawah pokok di tepi pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali janji, 3 kali rombak. 3 kali janji, 3 kali rombak, 3 kali Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Ini ceritanya betapa Tuhan ni amat penyayang kepada kita semua tuan-tuan. Cuma kita ni tak sayang mana kepada Allah, kita buat benda-benda yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Maka bila duduk di pintu syurga bawah pohon kayu yang ketiga, fa iza adnahu minha sami'a aswati ahlil jannah. Bila gitu tuan-tuan semua duduk di pintu syurga ni, dia pun dengarlah suara-suara dalam syurga. Suara-suara daripada ahli syurga duduk berehat, duduk kecek, duduk apa-apa ni. Sebab dia orang terakhir sekali, dia pun dengar suara. Fayaqulu ya ay rabbi adkhilniha. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku, ya Allah, dalam syurga-Mu, ya Allah. Tuan-tuan, tengok permintaan ayat keempat dah ni. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku, ya Allah, dalam syurga-Mu, ya Allah. Fayaqulu ya ibna Adam ma yasrini minka. Tuhan berkata, apa yang menegah aku daripada bui yang kamu minta itu? Mu nak masuk syurga, Tuhan kata, apa yang menegah aku daripada beri hak mu minta? Silakanlah masuk. Ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Allah kata kepada hamba ini, adakah kamu redha kalau aku berikan pada kamu seperti dunia dan segala isi kandungan dunia?
adakah kamu redha kalau aku berikan nikmat kepada kamu sebesar dunia dan seumpama dunia ini? Fayaqulu ay rabbi, lalu hamba ni berkata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin? Dia berkata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin? Ya Allah, kamu wak nganyi kat aku ke ya Allah? Kamu persendakan aku ke ya Allah? Wa anta rabbul alamin, sedangkan kamu ni Tuhan semesta alam ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Siapalah aku ni ya Allah nak bagi pada aku nikmat yang besar? Fadhahika Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu rawil hadis. Bila sampai sini tuan-tuan, perawi hadis namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu suka senyum dia. Faqala, kata Abdullah, ala tas'aluni mimma adhaku, wahai sahabat Rasulullah sekalian, tidakkah kamu ni tanya aku kenapa aku suka? Faqalu mimma tadhak. Sahabat berkata, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kamu suka? Faqala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah suka sewaktu menceritakan hadis laki-laki terakhir ini, Nabi kita suka kepada sahabat-sahabat. Dia ada senyum sikit pada sahabat ni. Faqala, kata Rasulullah, ala tas'aluni mimma adhaku, wahai sahabatku sekalian, kata Rasulullah, kenapa kamu tak tanya aku kenapa aku suka? Faqalu mimma tadhaku ya Rasulullah. Mereka berkata, kenapa kamu suka wahai Rasulullah? Qala min dhahiki rabbi hina qal. Aku suka ni sebab Allah Ta'ala suka di saat hamba berkata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Adakah hamba dikata kepada Allah, adakah kamu persendakan aku ya Allah, sedangkan kamu ini Tuhan pemilik semesta alam? Fayaqulu inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir. Kata Allah Ta'ala, tidak, aku tak persendakan kamu, aku tak nganyi kepada kamu, tetapi kata Allah, walakinni ala ma asya'u qadir, tapi aku, kata Allah, apa yang aku hendak maka aku boleh buat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada hamba ini, atarda an yakuna laka mithla mulki malikin min mulukid dunya. Adakah kamu redha, kata Allah, aku berikan kepada kamu seperti satu raja kepada segala raja yang ada di atas dunia? Raja paling besar di atas dunia dengan segala kemewahan dia dan sebagainya, aku berikan nikmat seperti itu kepada kamu. Adakah kamu redha? Fayaqulu raditu. Dia berkata, aku redha ya Allah, aku redha ya Allah. Raditu rabbi. Fayaqulu laka dhalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Allah Ta'ala kata, aku berikan kepada kamu nikmat seperti raja yang paling besar di dunia dengan segala nikmat dia, dan digandakan lagi kepada kamu seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Maknanya Allah Ta'ala bagi kepada dia 5 kali nikmat raja yang paling besar di atas dunia ini. Faqala fil khamisati, lalu hamba berkata yang kelima ini, raditu rabbi, aku redha ya Allah. Apabila hamba ni kata aku redha ya Allah, fayaqulu hadza laka. Lalu Tuhan berkata, ini untukmu, wa asyratu amsalih, dan 10 kali ganda raja di dunia. Dan bukan setakat itu saja, kata Allah Ta'ala, walaka mashtahat nafsuka wa lazzat ainuka fayaqulu raditu rabbi. Dan aku tambah lagi pada kamu ya Allah, kepada kamu wahai manusia, akan nikmatku 10 kali besarnya kerajaan yang paling besar di atas dunia dengan segala kenikmatannya, 10 kali ganda. Dan aku berikan pada kamu mashtahat nafsuka, apa yang diri kamu terasa nak, walazzat ainuka, apa yang mata kamu berasa sedap memandang, maka aku berikan pada kamu. Fayaqulu raditu rabbi, aku redha ya Allah. Ini tuan-tuan nikmat yang paling rendah sekali diperolehi oleh orang yang paling akhir masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar cerita ni pun tuan-tuan nak masuk syurga, biarlah orang akhir sekali pun tak apa. Yalah, kita pun nak, kalau nak boleh hak awal-awal tak sih hak akhir. Cuma kalau tak ada hak lain, hak akhir ni tak apa dah tuan-tuan semua.
a'lahum manzilatan. Siapa dia ke orang paling tinggi? Lagu mana orang paling tinggi darjat di syurga? Tadi hak paling rendah sekali tuan-tuan. Hak paling tinggi. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan hadisnya berkenaan dengan orang yang paling tinggi mendapat darjat di syurga Tuhan. Faqala amma a'lahum manzilatan, iaitu orang-orang yang paling tinggi syurganya ialah fahumul ladzina gharasallahu karamatahum biyadihi, orang yang Allah Subhanahu wa taala menanam kemuliaannya, mengurniakan kurniaan kepada hamba ini biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Wa khatama 'alaiha falam tara 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbi bashar, dan dikhatamkan kepada hamba ini apa dia? Nikmat yang mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, dan tak pernah terlintas pun di akal fikiran manusia. Ini tuan-tuan yang dikasihi semua, nak sebut cerita orang yang paling tinggi mendapat nikmat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna adna, sesungguhnya orang yang paling rendah di kalangan ahli syurga manzilatan, ahli jannati manzilatan, liman yasiru fi mulkihi wa sururuhu alfu sanatin yara aqsahu kama yara adnah wa arfa'uhum yanzuru ila rabbih bil ghadati wal ashi. Orang yang paling rendah di kalangan ahli syurga ni tuan-tuan semua ialah orang yang apa dia ni? Paling rendah di kalangan ahli syurga ni orang yang berjalan dalam kerajaannya dan nampak tengok dia punya tempat-tempat rehat dia tu sejauh lebih kurang 1000 tahun perjalanan umpamanya. Orang yang paling tinggi ialah yanzuru ila rabbihi bil ghadati wal ashi, dapat melihat dia akan Tuhannya pada waktu pagi, pada waktu petang. Ini adalah pada awal hari, pada akhir hari dia boleh melihat akan syurga Allah, akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga Allah, dalam syurga Allah tuan-tuan sekalian, kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala fi suratil qiyamah, kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Allah Ta'ala kata wujuhun yawma idzin nadhiratun, pada hari kiamat kelak ada orang yang wajahnya berseri-seri, nadhiratun, wajah dia cerah berseri-seri, ila rabbiha nadhiratun. Pasal apa wajah dia cerah? Sebab dia melihat kepada wajah Tuhannya. Dia boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak boleh melihat Allah. Masuk syurga boleh melihat Allah Azza wa Jalla. Ila rabbiha nadhirah. Tapi ada sebahagian manusia, wa wujuhun yauma idzin basirah, wajahnya berkerut tuan-tuan semua. Ini lawan kepada ahli syurga. Jadi kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, antara nikmat Tuhan bagi kepada kita ialah nikmat yang paling besar tuan-tuan sekalian adalah nikmat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang diperbahaskan oleh para alim ulama kita. Tak penting cara dia, serahlah kepada alim ulama yang bahas. Yang pentingnya kita boleh masuk syurga Allah, memperolehi segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tuan-tuan dikasihi semua, kita yang paling besar sekali kita nak ialah wujuhun yauma idzin nadhirah. Kita wajah kita cerah, nadirah, nadrah artinya cerah, nampak sangat cerahnya wajah dia ni tuan-tuan semua. Ila rabbiha nadhiratun, sebab dia sentiasa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, siddiqi, syuhada, salihin, mereka melihat kepada wajah Allah taala pagi dan petang tuan-tuan sekalian, yakni fi awwali yaumin wa akhirih, pada awal harinya dan pada akhir harinya. Mereka boleh melihat akan Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang maha comel, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha segala-galanya ini akan dapat ditonton, dilihat oleh penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya kafir atas dunia, mereka menderita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedih dalam neraka, Tuhan duduk di sana, tapi ahli syurga dapat bersenang-lenang, bernikmat-nikmatan tuan-tuan semua, dan dia boleh melihat wajah Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita masuk syurga, dia ada ketua-ketua dia, ada penghulu-penghulu dia.
Penghulu syurga ni siapa tuan-tuan sekalian? Di kalangan orang-orang yang dewasa, di kalangan orang-orang yang muda, di kalangan orang-orang yang perempuan. Semua ni ada ketua-ketuaan dia. Sebab itulah kita nak sebutkan di sini bahawasanya kita nak tengok siapakah yang menjadi ketua di syurga. Dan kita nak duduk bawah dia, kena tirulah cara dia. Nak duduk di bawah dia, kena tirulah akan cara-cara penghulu ini hidup. Cuba tuan-tuan tengok siapa dia penghulu. Di kalangan orang dewasa, Sayyida kuhuli ahlil jannah. Dua penghulu di kalangan orang-orang tua di syurga Allah. Huma Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua orang ketua penghulu di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kedua-duanya ialah siapa dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa sahib Rasulillah, dua-dua ni kawan-kawan semua. Kedua-dua mereka adalah dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan di alam dunia. Mereka berjiran dengan Nabi di alam kubur mereka selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda pada hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Bakrin wa Umar Sayyida kuhuli ahlil jannati minal awwalina wal akhirin illa nabiyina wal mursalin. Nabi kata Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma, kedua-dua mereka ketua kepada segala penghuni syurga bagi orang-orang tua di kalangan penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi ketua kecuali nabi-nabi dan para rasul. Orang lain semua duduk bawah dia belakang. Ahli atas ni Nabi, ahli atas ni Rasul, di bawah ni tuan-tuan semua. Ketua dia ialah Abu Bakar dengan Umar. Cuba tengok bagaimana kehidupan Abu Bakar, bagaimana kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa dia orang tua ni tuan-tuan semua? Makna kalimah kuhul ialah perkataan plural kepada kalimah kahlun. Kahlun ialah orang laki-laki yang umurnya di antara 30 dan 40. Maknanya orang laki-laki yang tua. Nah, ada pun orang mati muda, ketua dia orang lain. Nah, orang mati muda orang lain. Tapi kalau orang mati tua, penghulu dia orang lain. Kalaulah umur kita ni 40 ke atas, 30-an ke atas, 40-an ke atas, ketua kita Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhuma. Masya-Allah tuan-tuan semua dah kena belajar lagu mana manaqib Abu Bakar dan juga manaqib Umar radhiyallahu taala anhuma, sehingga mereka menjadi insan yang hebat, mendapat kemuliaan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat istana Sayyidina Umar di syurga. Istana Sayyidina Umar di syurga yang begitu cantik dibina. Di sekeliling istana Sayyidina Umar ni, kata Rasulullah, ada sungai yang mengalir, ada pohon-pohon yang sedang menanti penghuninya. Umar radhiyallahu taala anhu ahli kepada syurga Allah Subhanahu wa taala ini telah menerima perkhabaran ini sewaktu hidup di alam dunia, kerana kejujurannya, kerana jihadnya, kerana pengorbanannya, kerana ibadahnya dan kerana zuhudnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin min dhahabin faqultu liman faqalu lirajulin min quraishin fama mana'ani an adkhalahu ya ibn al-Khattab illa ma a'lamu min ghairatika. Faqala Umar radhiyallahu anhu wa alayka agharu ya Rasulullah. Hadis rawahul Bukhari. Maknanya ialah Sayyidina Umar ni tuan-tuan seorang yang masyhur, perangai dia cukup masyhur. Dia ni seorang yang amat cemburu, dia seorang yang backing, seorang yang pemarah. Sayyidina Umar ni backing dia, marah dia apabila orang ni tuan-tuan buat satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ni dia kata, dakhaltul jannah, aku masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ana biqasrin, tiba-tiba aku bertemu satu istana di syurga. Min zahabin, daripada emas.
istana dibuat daripada emas. Faqultu liman hadha, aku berkata, ya Allah, istana di syurga ini untuk siapa ya Allah? Faqultu liman hadha, liman hadha, untuk siapa ya Allah? Faqalu lirajulin min Quraisyin, dia kata untuk seorang laki-laki di kalangan orang Quraisy. Umar ni Arab, bangsanya Quraisy. Fama mana'ani an adkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma a'lamu min ghairatika. Tidak ada benda yang menegah aku untuk masuk dalam syurga ni wahai Umar, kecuali kerana aku tahu mu seorang yang kuat cemburu, seorang yang pemarah. Kata Umar, ya Rasulullah, denganmu bakal marah juga kah? Nak sebut ceritanya, Nabi jaga hak ini, Allah Ta'ala bagi syurga kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sewaktu hidup di atas dunia lagi tuan-tuan semua. Amba rakyat, amba tengok dalam kitab dia sebut, bapa Sayyidina Umar ni boleh. Pertama, lisidqihi, sebab jujurnya Sayyidina Umar. Yang kedua, jihad dia, kerja kuat dia untuk agama Allah. Yang ketiga, ibadah dia, siam malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia keempatnya, wazuh, dan juga kerana kezuhudan dia tidak keliru kepada dunia, tak serupa dengan kita ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh melihat satu filem, tajuk dia Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beberapa siri, 35 siri tak silap saya. Dalam bahasa Arab mungkin ada translate dalam bahasa Melayu. Bagaimana riwayat hidup Sayyidina Umar. Bacalah riwayat hidup Sayyidina Umar, riwayat hidup apa dia ni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita tiru. Ini orang yang telah menunjukkan kejayaan dalam kehidupan mereka. Di dunia dia berjaya, di akhirat pun dia berjaya, mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, hamba Allah mencari syurga di akhirat, tak mencari glamour di dunia. Hamba Allah ni tuan-tuan, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Inilah dia negeri akhirat yang kami sediakan kepada mana-mana manusia. La yuriduna 'uluwan. Dia tak suka kepada ketinggian hidup di alam dunia, tak berlambak-lambak dengan dunia dia. Kita ni berlambak-lambak dengan dunia, aku hebat, aku bangga. Kita duduk berlambak-lambak atas dunia kita ni tuan-tuan, dengan kita rasa kita hebat. Kadang-kadang manusia ni dia serah dia aja hebatnya. Orang tak pandai pun dia hebat. Sebab orang tahu siapa dia. Orang tahu siapa dia. Kita rasa kita hebat tapi kita tidak hebat. Orang tahu siapa dia kita, orang tahu siapa dia. Kita pun kenal saya kita. Allah tuan-tuan lah ni dia mahu serah kecil hati lah. Oh, besar rumah dia tu. Betul. 99% rumah besar penuh dengan hutan belakang. Mana hebat manusia? Oh, dia tu kereta dia besar. Betul, kereta siapa dia? Bila mati kat marilah bank. Bank ni mari ambil Velfire dia. Bank ni mari ambil Alphard dia. Bank ni mari ambil Audi dia. Bank ni mari ambil Mercedes dia. Bank ni mari ambil kapal terbang dia. Bukan kita deki dengan orang kaya, tapi kita tertipu tengok. Sebab tu tuan-tuan semua, Tuhan tegur. Rasulullah sendiri pun Tuhan wayak wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bih. Jangan mudah keli mata kat tengok orang-orang yang rasa lebih daripadamu tu di kalangan puak-puak musyrikin. Supaya kita juga. Kalau kita duduk bersaing dengan orang kaya semua, kita nak kaya dia, nak berlomba dengan dia, kita miskin semua. Kalau nak terus jadi kaya tuan-tuan boleh saing dengan orang kaya, tapi jangan nak hak kaya dia. Demo saing sekadar hidup demo. Hamba saing orang kaya. Orang kaya tolong program hamba. Tapi hamba syukur kepada Allah Ta'ala kerana Tuhan beri kamu nikmat setara ni. Padahal kita hidup makan tak tala, rumah ada, bini ada, anak ada, kereta ada seputih. Biarlah kereta Malaysia apa tuan-tuan. Cukup dah. Pasal kereta kita hak comel gapo ni pun kita guna hari-hari. Walaupun kereta Malaysia pun ya serupa dengan kereta Audi, sama-sama siapa je baru belaka. Boleh pergi Singapura, pergi akan kembali insya-Allah. Bil mayat tu ekor tak ada. Sekali bagi kubur pergi tidak kembali. Jangan duk keliru sangat kita dengan dunia ni. Nak belaka tapi nak pergi mana? Gitu Kita beli kereta siapa menyusah ke diri. Ada orang tu gaji 3,000, beli kereta ke 1,500 seboleh. Tayar lagi, gapo lagi, akhir makan pasir. Menyusahkan diri buat ibadat pada Tuhan pun payah. Akhirnya nak syurga lagi mana? Dia, bila kita hidup dengan serabut atas dunia ni adik kakak, hidup dengan serabut atas dunia ni,
Hidup dengan serabut sama, buat ibadat bertaksir. Rumah tangga tak bahagia dengan anak bini, kita balah. Tak bahagia. Hidup ni kena relax saja. Kita syukur kepada Allah Ta'ala dengan apa yang kita ada. Gaji kita secemuk ni. Belanja makannya gini. Rumah sewa, rumah kitanya lagu ni. Keretanya lagu ni. Barulah kita rasa hidup bahagia. Tak salah kita duk syok kat orang. Oh, aku hebat. Orang tahu mu siapa. Orang tahu mu siapa. Mu ingat mu orang tak tahu mu siapa. Orang lah ni tuan-tuan, misalnya ambo nama Saibun. Dia nak attack ambo ni Saibun. Sekejap 3 minit ya. Kalau pegawai bank dia buka IC ambo. Dia tengok, oh kata ni loan sana rumah, ni loan sini. Orang lah ni buat kena tunjuk hebat berlomba dengan dunia ni tuan-tuan. Dia buat loan, siapa masuk loan. Orang lah ni. Tak ada zuhur orang kita. Saya ulangi balik. Dia gila dengan dunia dia ni tuan-tuan. Dia buat loan, LOAN, loan pinjaman untuk nampak dia hebat hingga masuk loan. Cik, tengok Ustaz Suatu mai kata. Tengok Ustaz Suatu mai. Dia buat loan hingga masuk loan. Dia buat loan artinya dia buat pinjaman. Pinjaman sana, pinjaman sini. Bila habis bayar hingga masuk loan. Loan yang kedua ialah kubur. Kami di Kelantan kami panggil, kalau lubang kubur kita ni yang tanah tepi kita panggil lahat. Yang di tengah kita namakan dia sebagai loan. Jadi tuan-tuan semua, Sayyidina Umar boleh syurga Tuhan ni pasal apa? Ulama kata li sidqihi, kerana jujur dia, wa jihadihi, kerana jihad dia, wa ibadatihi, ibadat dia, wa zuhdihi, kerana dia zuhud. Dia tidak keliru mana ke dunia. Dia lihat kepada dunia ni tuan-tuan bi'aini zawal. Dia lihat kepada dunia ini dengan ainuz zawal, artinya dunia ni benda yang akan hilang pada bila-bila masa. Ini kehebatan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bukan taksir nikmat dunia tuan-tuan. Maaflah, mungkin orang terasa Ustaz saya kecek gini ni sebab dia deki dengan orang. Nauzubillah. Amo tak deki dengan nikmat Tuhan kat orang. Amo seorang ustaz, amo belajar deki ni boleh menghilangkan segala amalan-amalan yang kita buat. Apa yang kita ada, alhamdulillah tuan-tuan semua. Cukup syukur dah pada Allah Taala. Pada usia saya tidak tua, tapi tidak muda. Di usia ini tuan-tuan semua, kita nak buat apa lagi dengan kehidupan kita? Tak ada dah. Amo tulis satu buku, sedang menulis satu buku, wasiatku untuk anak-anakku selepas kematianku. Amo tulis satu buku. Dengan umur saya 50 tahun saya tulis dah. Wasiat untuk anak-anakku selepas daripada kematianku. Amo tulis, kalau amo ada hutang, amo tulis dalam buku. Hamba tulis semua, rumah lagi mana, kereta lagi mana. Seolah-olah hamba bersiap diri hamba untuk mati pada bila-bila masa. Sebab mati bila-bila masa dia akan bagi sahabat-sahabat semua. Jangan tertipu, jangan terpedaya dengan kehidupan di dunia. Ketahuilah bahawa nikmat dunia ini nikmat yang bersifat sementara sahaja tuan-tuan sekalian. Nanti ada yang kata ni, duit kita nak ustaz, tapi dunia tak boleh hidup tak ada duit. Betul. Jangan. Kita ambil duit letak sini. Duit kita. Letakkan duit anda di sini. Nak sedekah boleh, nak buat kerja agama boleh, nak makan boleh, nak apa boleh. Kalau kamu letak duit di sini, dia menjadi raja di hati kamu, nanti kamu akan derita di akhirat. Duit tidak ke mana. Duit boleh beli insurans, tapi tak boleh beli nyawa. Duit boleh beli tilam yang tebal, tapi tuan-tuan, duit tak boleh beli jendera tidur. Duit boleh beli makanan, tapi tak boleh beli selera makan. Itu adalah duit. Duit orang Arab panggil dinar. Kalimah dinar, kata ulama, din campur dengan nar. Kalau kamu guna baik-baik duit kamu dinar, kamu guna dengan baik, ikut agama, ikut din, boleh syurga. Kalau kamu guna duit cara tak baik, ambil cara tak baik, belanja tempat yang tidak baik, maka tuan-tuan kamu akan masuk nar. Dinar artinya din campur dengan nar. Apa dia? Guna cara baik, cara agama, duit itu bawa kita ke syurga. Tapi guna cara tak baik, maka duit kita akan bawa kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketua kepada sekalian penghulu orang muda di syurga. Orang muda ada ketua dia di syurga Tuhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah, rawahu Tirmizi, hadisun sahih. Al-Hasan dengan Al-Husain, ni cucu Rasulullah. Al-Hasan namanya Al-Hasan dengan Al-Husain, kedua-dua mereka adalah
penghulu kepada orang muda di syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasanu Al-Husainu, kedua-duanya anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Kedua-dua mereka ini adalah sebagai ketua kepada pemuda di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuanya Abu Bakar dengan Umar, orang mudanya adalah Sayyidina Al-Hasan dan juga Al-Husain. Kerana kedua-duanya mempunyai satu kedudukan dia tinggi dalam agama kita Islam. Dia telah mengorbankan segala kedudukan dia, segala perjuangan dia, jihad dia dihargai oleh Allah Taala sehingga dia mendapat nikmat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua di sana, ada satu lagi perkara, iaitu 10 orang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada nas-nas yang sarih, nas yang nyata daripada Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahawa di sana ada 10 orang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tuan-tuan sekalian adalah siapakah mereka ini? 10 orang ini Nabi sebut dalam hadis riwayat daripada Ibn Hibban. Ashratun fil jannah, ada 10 orang masuk syurga Allah. Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar dalam syurga. Wa Umaru fil jannah, Umar dalam syurga. Wa Uthmanu fil jannah, Uthman dalam syurga. Wa Aliyun fil jannah, Ali dalam syurga. Wa Zubairu fil jannah, Az-Zubair juga dalam syurga. Wa Talhatu fil jannah, Talhah juga di syurga. Wa Ibnu Aufin fil jannah, Ibnu Auf, Abdurrahman ibn Auf di syurga. Wa Sa'dun fil jannah, Sa'd bin Mu'az di syurga. Wa Sa'id bin Zaidin, Sa'id bin Zaid di syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu juga di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amat lupa Sa'ad ni Sa'ad bin Mu'az ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kami minta maaf banyak-banyak, tapi nama dia Sa'ad. Ada 10 orang dijamin syurga: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair, Talhah, Ibnu Auf, Sa'ad, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka ini para sahabat yang mempunyai kedudukan yang tinggi sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamin kepada mereka bahawa mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bertemu lagi pada pagi besok. Masih lagi dengan penghulu di kalangan ahli syurga. Kemudian kita masuk kepada sifat orang yang masuk syurga macam mana, masuk kok pintu mana, luah pintunya macam mana dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita pada esok pagi, InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم تقبل منا القليل والكثير يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا وآباءنا وأجدادنا من أتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bertemu lagi pada pagi besok jam 6.45 pagi insya-Allah bersama saya Ustaz Saibun bin Ismail.